Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to Hafiz channel. So bagi siapa yang belum subscribe, sila subscribe channel ni. So hari ni kita nak belajar subjek sains tingkatan 5 bab yang keempat. Ini adalah bab yang baru diperkenalkan untuk subjek sains. So kita nak try ulang kaji bab ini, iaitu kadar tindak balas. Okay, kita pergi yang pertama. Okay, ada kata kunci dia tentang tindak balas. So reaction. So kita kena tahu serba sedikit apa itu kadar tindak balas. Okey, sebagai pengenalan, tindak balas kimia merupakan satu proses pertukaran bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. So kalau kita lihat sebelah kiri, ini cikgu panggil sebelah kiri, kita ada juga sebelah kanan. Okey, dia ada kiri dengan kanan. Jadi maksud tindak balas ni, tindak balas kimia ni adalah satu perubahan bahan tindak balas untuk menghasilkan hasil tindak balas. So contoh kan, bahan tindak balas, perubahan dia untuk hasilkan hasil tindak balas. Kita ambil analogi yang simple lah. Analogi yang simple, contoh kita nak buat apa? Nak buat air garam. Contoh nak buat air garam, kita masukkan garam dalam air, last sekali jadi air garam. So yang berubah kat sini ialah kuantiti garam tu. Makin lama garam akan larut kan, makin lama keadaan pepejah garam tu makin lama dia akan hilang. Itulah yang berlaku sebagai analogi kadar tindak balas. Bahan tu makin lama makin berkurang untuk menghasilkan hasil tindak balas. Hasil tindak balas pun makin lama makin bertambah. Okey, faham? Contoh yang lebih kepada sains dia, contohnya adalah logam bertindak balas dalam asid. Bila kita masukkan logam dalam asid, akan terhasilnya gas hidrogen. Jadi apa yang berlaku, tindak balas tu kita boleh ukur dengan kuantiti gas hidrogen yang bertambah. Okey. Ini adalah contoh dia bagi pelambam 2 nitrat. Pelambam 2 nitrat tambahkan dengan kalium iodida, akan dapat pelambam iodida dengan kalium nitrat. Ini tindak balas antara garam. Okey, pelambam nitrat ditukar dengan iodida. Dia cuma tukar pasangan je. Pelambam nitrat dia jadi pelambam iodida. Dia tukar pasangan sahaja. Jadi apa yang berlaku semasa tindak balas berlaku, bahan tindak balas akan bertukar menjadi hasil. Oleh itu kuantiti bahan semakin berkurang manakala kuantiti hasil semakin bertambah. Itu yang cuba diterangkan dalam pengenalan ini. Nak cakap bila berlakunya kadar tindak balas ni, apa yang berlaku? Bahan tindak balas akan berkurang, hasil akan bertambah. Dari segi graf, bila kita tunjuk, kalau para pelajar nampak graf yang pertama ni, apa yang berlaku? Kuantiti makin lama, jika masa tu kita gerakkan daripada 0 saat sampai 100 ke, contohnya sampai 100 ke 600 saat, 10 minit, apa yang berlaku? Kuantiti tu makin lama makin kurang, last sekali dah habis dah kuantiti bahan tindak balas. Manakala kuantiti hasil tindak balas pula makin lama makin bertambah. Okey, dan perhatikan dan fahamkan persamaan dan perbezaan graf-graf di bawah. Okey, kalau kita tengok line biru ni dia cakap tindak balas cepat. Kuantiti bahan tindak balas berkurang dengan cepat. Line berwarna merah ini tindak balas perlahan. Kuantiti tindak balas berkurang dengan perlahan. Okey. Apa yang cuba ditunjukkan dalam graf sebelah kiri ni dengan sebelah kanan ni adalah satu trend, di mana bila kita bandingkan sesuatu bahan tu, bila kita main dia punya faktor, nanti kita akan belajar faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, maka kadar tindak balas ni dia akan berlaku sama ada cepat ataupun lambat. Itu dia. Dia kalau kita kaitkan dengan graf, dia tentang kecerunan graf. Semakin cerun graf itu, seperti graf yang berwarna biru ni, semakin cepat kadar tindak balas, semakin cepat dia berlaku. Semakin landai, semakin lambat dia berlaku. Dari contoh yang diberikan ni, maksud dia graf yang berwarna merah ni, kadar tindak balas dia lebih perlahan berbanding graf yang berwarna biru. Kenapa? Ini hanya satu statement. Kita belum ada satu soalan yang detail. Contoh yang kita akan belajar ni, bila kita compare, bila kita bandingkan satu kadar tindak balas dari segi saiz dia, bila ambil saiz ketulan dengan saiz serbuk, yang serbuk lebih cepat kadar tindak balasnya kerana lebih tinggi surface area, lebih tinggi luas permukaan. Okey. Yang graf sebelah kanan ni dia tunjukkan tentang hasil tindak balas pula. Hasil tindak balas tu dia terbalik. Bila kadar tindak balas tu
cepat, maka hasil yang berlaku ni akan bertambah juga dengan cepat. Sebab tu graf biru ni meningkat. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Okey, yang kedua adalah tentang persamaan tindak balas cepat dengan perlahan. Dua-dua ni adalah satu tindak balas. Jadi persamaan dia ialah kuantiti bahan tindak balas berkurang, kuantiti hasil tindak balas bertambah. Both ni common untuk tindak balas cepat ataupun lambat. Still berlaku, cuma berlaku dengan cepat ataupun berlaku dengan lambat. Jadi kadar tindak balas, untuk tindak balas cepat berlaku cepat, masa tindak balas dia singkat. Untuk kadar tindak balas perlahan, apa yang terjadi ialah kadar tindak balasnya perlahan, masa yang diambilnya panjang. Ini hanya satu perbandingan biasa, dia tak ada apa-apa pun. Kita nak cuma faham, okey, kadar tindak balas cepat masanya singkat, dia berlaku dengan cepat. Simple. Kadar tindak balas perlahan masanya panjang, berlaku dengan sangat lambat. Okey, contoh, kita ambil contoh. Contoh yang paling cepat apa? Kadar tindak balas contohnya pembakaran gas butana, dia cepat. Kalau tindak balas lambat contohnya pengaratan besi. Itu salah satu proses dalam kehidupan kita yang berlaku dengan lambat. Dia juga melibatkan kadar tindak balas. Okey, so kita dah belajar sedikit demi sedikit tentang kadar tindak balas. Kita akan masuk ke muka surat seterusnya. Kita nak belajar macam mana nak kira kalau soalan tu bagi satu kuantiti. Kita nak kira kadar tindak balas. Jadi kadar tindak balas itu adalah perubahan kuantiti bahan tindak balas atau hasil tindak balas per unit masa. Maksud daripada penyataan ini, maksudnya kita boleh kira kadar tindak balas berdasarkan perubahan bahan ataupun perubahan hasil. Contoh, cikgu nak hasilkan air garam. Cikgu boleh kira kadar tindak balas tu daripada kuantiti garam, iaitu bahan dia, terhadap masa. Contoh, pada masa 2 minit cikgu nak kira mula-mula garam tu ada 1 gram, lepas 2 minit dia tinggal 0.5 gram je. So cikgu buat apa? 0.5 bahagikan dengan 2 minit, iaitu 120 saat. Buat macam itu je. Itu kalau nak kira dari segi bahan. Kalau cikgu nak kira daripada segi hasil, nak kira isi padu garam yang terhasil, isi padu larutan garam yang terhasil, maka cikgu kiralah hasil dia. Tapi contoh yang lebih logik, kalau nak kira hasil, dia mesti melibatkan gas, contoh, ataupun melibatkan pepecal yang terhasil. Kita ambil contoh, bila logam, contoh tak kisah logam magnesium ke zinc ke, bila kita masukkan dalam asid, dia akan keluarkan gas hidrogen. Kat situ kita boleh kira dia punya kuantiti hasil gas hidrogen terhadap masa. Cuma bahagi dengan masa sahaja. Okey, dan ni tak penting sangat, simple je. Kita pergi kepada contoh. Okey, kita ambil contoh. Seperti yang cikgu cakap, dalam kes ni dia masukkan magnesium, logam, bertindak balas dengan asid cair. Kenapa dia pakai asid cair? Sebab magnesium ni one of the most reaktif lah. So kalau korang ingat dalam siri kereaktifan logam, ada paling tinggi ada K, kalium. So kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan cukup agama kau kena hafal tu lah. Ada kalium, ada natrium, dan calcium and also magnesium. Magnesium nombor 4 dah. So magnesium ni bila kita tambahkan dengan asid, apa yang berlaku? Jadi yang berlaku akan keluarnya gas hidrogen. Jadi magnesium punya logam ni makin lama makin berkurang sebab dah berlakunya satu tindak balas kimia. Jadi apa yang berlaku? Dalam kes ni dia nak kira kadar tindak balas terhadap pengurangan jisim magnesium. Jadi dia nak kira, mula-mula contohlah dia pakai, contoh mula-mula dia pakai 0.5 gram. Makin lama makin kurang. So dalam kes ni kita baca soalan, dia pakai 0.3 gram pita magnesium bertindak balas dengan asid secara lengkap pada 30 saat. So dia rekod masa. Dia masukkan 0.3 gram dalam satu tabung uji, dalam tu ada asid, dia rekod masa. Dia tengok-tengok, masa ke 10 minit ada lagi magnesium, masa ke 20 minit ada lagi. Pada masa yang ke 30 minit pula, pada 10 saat ada lagi magnesium, 20 saat ada lagi, 30 saat magnesium dah completely dissolve, dah bertindak balas secara sepenuhnya dengan asid. Jadi bila nak kira kadar tindak balas dalam kes ni, kita nak kira berat magnesium itu 0.3 bahagikan dengan masa yang diambil 30 saat. Dapatlah jawapan 0.01 gram per saat. Berbalik kepada maksud kadar tindak balas, dia adalah
pengurangan bahan tindak balas terhadap massa. Betul kan? Dalam kes ni bahan kita adalah magnesium. So kita nak study perubahan magnesium terhadap massa. Contohlah, tiba-tiba kan dalam kes ni dia ada hasil tindak balas. Seperti cikgu cakap tadi, magnesium bila masuk dalam asid keluar gas hidrogen. Contoh soalan bagi 0.3 gram pita magnesium menghasilkan 100 cm padu gas hidrogen pada 30 saat. Jadi kalau nak kira kadar tindak balas, ialah hasil tindak balas iaitu 100 cm padu bahagi massa. Dia sama je. Okay, so cikgu nak buat satu kesimpulan. Sampai sini kita belajar hari ini. Jadi kadar tindak balas kita boleh ukur bahan yang berubah terhadap massa ataupun hasil yang berubah terhadap massa. Untuk contoh yang diberikan ialah contoh mengira kadar tindak balas bagi bahan yang berubah terhadap massa. Sama sahaja, cumanya akan bahagikan dengan massa. Okey, tu je untuk bab baru. Nanti kita akan sambung lagi kita punya ulang kaji. Jumpa lagi. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye.